Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Good afternoon. Okay, kita berjumpa kembali berkenaan dengan topik graph, okay, untuk data structure. Okay, so berkenaan dengan exercise ni, so you all kena buat lah. Kalau you tak buat nanti, okay, akan ada masalah sebab untuk subjek ni kita ada exam, okay, online exam, okay, exercise, okay. Nanti saya akan beritahu you all kemudian. Okay, so dia akan melibatkan dua jenis soalan. Satu soalan berbentuk MCQ, objektif dan juga structured. Okay, so saya harap you all buat benda ni, nanti saya akan bincang. Okay, so kalau breakfast traversal dan that first traversal, so dia akan ya. Sekarang ni dekat you all keluar slide exercise ke? Keluar tak untuk exercise ni? Sekarang kat you all miskin keluar apa? Okay. So you all boleh buat lah. Tapi yang paling senang, the shortest path ni paling senang lah. Okay. So you akan traverse daripada A sehingga G. So you akan cari nilai yang paling kecil. Okay, yang paling kecil. Contoh kalau kat sini A ke B 4, B ke C 4, 8 tambah 5 dah 13. Kat sini 8 tambah 2, 10, 10, 2, 12. So 13, 12 sudah dapat ke sini. So ada lagi tak yang paling kecil? Yang paling kecil. So you boleh buat, ada berapa laluan sini? Ada banyak laluan. 1, okay, 2, kemudian kita ada 1, 2, kemudian ini 3, kemudian kita ada ini 4, kemudian kita ada ini 5, kemudian kita ada ini. Okay. So you all nampak tak cursor yang saya duk pusing-pusing ni? Nampak tak? Tak nampak Okay, so you all boleh tengok lah. Okay, so ada banyak laluan. Okay, satu laluan A ke B, B ke C, C ke G. Satu lagi laluan A ke B, B ke C, C ke F, F ke G. Satu lagi A ke B, B ke C, C ke F, F ke E, E ke G. Kemudian ini pula A ke B, B ke E, E ke G. A ke B, B ke D, D ke E, E ke G, dan A ke D, D ke E, E ke G. So you akan tengok nilai yang paling kecil. Ini adalah untuk weighted graph. So kalau breakfast traversal, you kena ambil yang level by level. Okay, level by level. Kalau level by level, A, B, D. A, kemudian B, kemudian D. Kemudian start dari B bilik. Start dari B. So B akan jadi ada berapa ni? Kalau breakfast A, kemudian B, D. Dah habis ya. So dari A ke B, kemudian dari A ke D. So ada dua child untuk dua anak untuk A. Okay, first level. Second level kita start dari B. B ke C dan B ke E. So dia akan jadi apa ni? Okay, contoh apa mana saya nak buat? Insert di mana ni? Lambat sikit kat sini. Okay. Kalau saya buat sini, saya edit. Okay, so saya pergi ke sekejap. Apa ni saya buat? Tag direction. Okay, ini I'm on text top dan saya buat ke tepi. Okay. So kalau breakfast dia akan jadi, kalau breakfast BRE breakfast, so dia akan jadi apa ni? First level A.
Second level daripada A adalah apa ni? Akan jadi B dan akan jadi D. So A ke B dan A ke D. So dia akan jadi A, B, D. So, B datang B kalau ikut alphabetical order dia akan datang sebelum D. A, B, D. Okay, first level. Okay, untuk third level so you kena start dari B lah. Okay, B. So B akan jadi apa ni? B akan ke C dan B akan ke E. So yang datang dulu kalau ikut alphabetical order C dan E. So dia akan jadi C dan E. Okay, C dan E. So start, dah habis. Okay, kemudian daripada D pula daripada D hanya ada satu je kan? D ke E. Tapi sekarang E kita dah tanda dah. Okay, E kita sudah tanda. Tak boleh sebab dari B tadi B ke C dan B ke E. Okay, B ke E. So kita dah tanda C dan E. Kemudian kalau dari D ni D ke E. Sekarang E dah kita tanda, so tak perlulah. Kemudian kita apa ni? So kita teruskan D dah settle. Sekarang ni C pula. So dari C, okay, saya selang sikit. C, dari C ada berapa ni? C ni ada C ke G dan C ke F. Ada lagi tak? C ke G dan C ke F. Ada lagi? Yang mana yang datang dulu? F atau G? A, B, C, E, F, G. So akan jadi F dan G. Okay, F dan G. Okay, saya buat ni takut nanti you all confused. Okay, so daripada CD kita ada G dan kita ada F. So sekarang F dulu lah, F, G. Okay, keluar dari E, kita ambil ni. Dari C dah satu level je. Okay, daripada C itu F dan G. So kita dah tanda. Kemudian untuk E pula. E ke mana? E ke G. Sekarang G dah dipilih. So habis. So sekarang ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia akan jadi, so ini akan jadi A, B, D, C, E, F, G. Itu untuk that first, sorry, untuk breakfast traversal. Okay. Kalau senang, you all ambil apa ni, line, you all tanda. So bermaksud nanti you tak perlu isi 2-3 kali lah. Okay, untuk kalau breakfast traversal, kalau ikut alphabetical order, bagaimana? Breakfast ni dia complicated, dia confuse sikit. Okay, untuk that first. Okay, DEP. Okay, untuk that first traversal ni dia akan confuse sikit. So sekarang ni kita akan mula dari mana? Kalau that first traversal kita ada B dengan D. So kita akan, kalau ikut alphabetical order, kita akan start daripada B dululah. A ke B. Okay, A ke B. Yang ni you all kena gunakan apa ni? Saya lebih suka guna ni. Kalau tak nanti you all confuse. Standar dulu. Shade outline weighted, besarkan sikit. Okay, so kita copy dan kita ada berapa ni? 7. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sekarang ni kalau nak senang kena ikut laluan lah. A ke mana? A kita ada tanda A, kemudian B dengan D, B datang dulu. So kita akan ambil B. Kalau ikut sini A, kemudian B. So B kita dah tanda. Kemudian dari B kita ada berapa ni? Kita ada apa ni? Kalau ikut senang,
kita gunakan satu lagi apa ni? Satu lagi anak panah. Okey, kita gunakan anak panah. A, okey. Kita gunakan inilah senang. A ke B, kemudian selesai. Kemudian dari sini mana yang paling dalam? Mana yang paling dalam? B ke C ataupun kita ada 3 ni. 3 not. C, kemudian kita ada E, kemudian kita ada D. So yang mana yang datang dulu? Yang mana yang datang dulu? So selalunya kita akan gunakan, kita ada C, kemudian E, kemudian D. C, daripada B kita ada C, E dan D. So kita gunakan C ya. So kita gunakan yang atas dulu. Okey. Nampak? Okey, so kita tulis C. Okey. Kemudian kemudian C, kemudian dari C mana? Kita akan pergi ke G. Okey, kita akan pergi ke G. So dari sini kita ada F dan juga G. So F dengan G yang mana yang datang dulu? E, F, G. So kita akan pergi ke F. Okey. So dia akan jadi F. Okey. F. Kemudian dari F dia ada E dan juga G. Sekarang ni bagaimana? Paling dalam kita pergi. E dan juga sekarang dia dapat F, dia ada E dan dia ada G. Sekarang kita pergi ke E. Okey, ke E. Selepas tu daripada E ke mana? E ke G. Okey, E ke G. E ke G. Mana E ke G? E ke G kita pergi. Okey, kita ke G. So sekarang ni kita dah tanda C, tanda dah. Kemudian F kita tanda. Kemudian E kita dah pergi. Kemudian G pun kita dah pergi. Okey. Selepas G tu dah tidak ada. Okey. Kemudian dah habis, kemudian dia akan go to the previous node. So dia akan kembali. Okay, dia akan kembali kepada apa ni? Kepada E, ini adalah E. Kemudian daripada E dia akan kembali kepada E. Okey, dia akan kembali ke E sebab ni adalah previous node. Kemudian daripada E. Okey, so kemudian daripada F dia akan kembali kepada G, kembali kepada C. Okey. Kemudian dari C dia akan kembali kepada ini dia akan kembali kepada B. Okey, dia akan kembali ke B. Sekarang ni dia kembali ke B. B sekarang dia ada 2. B nak ke E ataupun B ke D. Sekarang E dah ditanda. So dia tak akan pergi ke E, kemudian dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke D. So D so akan pergi ke ni sini. Ke D. So D pun akan ditanda. Okey, so D sekarang saya buat sini. Okey, D pun dah ditanda. D. Okey, D. Kemudian dah habis dah. Daripada D, E pun dah ditanda. So dia akan balik semula ke atas. Dia akan balik ke previous node iaitu B. Kemudian daripada B dia akan kembali semula ke A. Okey, kemudian dari A nak ke D sudah ditanda. So complete lah. So ini adalah depth first traversal. A, B, C, F, E, G, D. Okey, itu ya. Okey, ini untuk breadth first traversal. That's why you jangan confuse .
kalau dalam bentuk poh tu senang sikit, you akan tengok kat sini you kena tanda dan you kena gerakkan anak panah ni. Okey, sebab menentukan mana yang dah di visit. Okey. Okey, itu dia. Kemudian okey, ini untuk exercise. Okey. Kemudian create agent symmetric sama jugalah. Ini berapa ni? Kita ada 7 kan. 1 2 3 4 5 6 7. So 7 kali 7, 7 baris, 7 lajur. So maksud kalau A ke B you akan tanda 1. Okey. Kemudian ini pun create agent symmetric. You all ada berapa knot ni? Banyak ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So sebelah row dan sebelah kolom. So traverse the graph ikut traversal. Yang ni apa ni? Ini adalah directed graph. Okay, directed graph. Graph yang arah. Ini adalah undirected graph. Undirected graph ni maksud dia boleh jadi apa ni? Contoh kalau daripada kita start daripada A lah. So A boleh jadi ke B dan B boleh jadi ke A. Ni you kena lagi confuse lah. So lagi you kena buat satu persatu. Okey, ini untuk kenal dengan graph. Okey, graph. Kemudian berkenaan dengan topological ni saya confuse sikit. Saya nak kena study dulu. Okey, topological order. Tak apalah, kita tengok dulu mana yang kita boleh study, kita study dulu. Okey, topological order, susunan topologi. Okey, faham tak? Saya terangkan tadi kenal dengan depth first dengan breadth first. Saya ingat kalau yang shortest path tu okey, tak ada masalah. Okey, kalau shortest path untuk weighted graph you akan cari nilai yang paling kecil. Okey, jumlah yang paling kecil. Okey, tapi kalau breadth first dengan depth first, you kena hati-hatilah. Banyak sudah melakukan kesilapan. Okey, faham tak? Okey. Faham ke? Sebabnya tu. Okey, sekarang kita tengok topological order. Setakat mana yang saya boleh faham you, saya akan ajar. Okey, suara saya clear ke? My voice is clear or not clear? Okey. Benda yang mengganggu. Okay, topological order. A graph can have several different topological orders. Okay, ini berkenaan dengan linear ordering. Okay, topological order ni berkenaan dengan prasyarat khusus. Kalau you nak tengok senang, prasyarat. Okay, prerequisite cause. Okay, possible only for a directed graph without cycle. Apa cycle? Cycle dia maksud dia akan dia akan kembali daripada node yang mula, dia akan kembali ke node tersebutlah. Contoh A ke B, kemudian B ke C, C ke A. Itu adalah cycle ataupun A ke A tu sendiri. Okey. Apa ni? Pelerat. Nusyah fikah. Okay, possible only for directed graph without cycle. Okay, so you tengok balik apa tu cycle. A graph that has no cycle. There exists a vertex U. Okay, vertex U in G ni adalah graph. Okay, nama vertex dan nama vertex U. G ni adalah graph secara keseluruhan. Such that U has no predecessor. Okay, U ni adalah vertex label. Okay, there exists a vertex U in G such that U has no predecessor. Okay, maksud U ni tidak ada node sebelumnya. Okay, tidak ada node sebelum, tidak ada node sebelum U. Ini dimaksud dengan predecessor. Saya dah ajar dah kan. Okay, predecessor adalah merujuk kepada node sebelum. Okay, node sebelum ataupun vertex sebelum. Apakah vertex sebelum U? So kalau tidak ada, kosonglah. Okay, there exists a vertex V. Okay, vertex V, nama vertex adalah vertex V in G dan graph G such that V has no successor. So maksud tidak ada vertex selepas vertex V. Kalau predecessor ni adalah
tidak ada vertex sebelum vertex U, dan V ni tidak ada vertex selepas vertex V. Itu adalah successor. Okey. Kalau ikut dia, kalau ini okeylah, you faham predecessor. Kalau yang ni dia akan jadi confuse sikit, bukan pengganti, bermaksud selepas vertex V. In a topological order, vertex A precede vertex V. Okay, vertex A precede vertex B. Okay, whenever a directed edge exists from A to B. Okay, bermaksud apa maksud ni? Predecessor untuk B adalah A, sebab daripada A akan ke B. Can be implemented using either the depth first traversal or breadth first traversal. Okay, ini adalah topological order. Okay, topological order. Contoh CS2, predecessor untuk CS2 adalah CS1. Predecessor untuk CS4 adalah CS2. Okay, kemudian successor CS5 adalah CS10. Successor untuk CS4 adalah dia boleh jadi CS6 dan juga CS7. Okay. Kemudian predecessor untuk CS8. Okay, predecessor untuk CS8 adalah cuba tengok syarat dah untuk kita nak buat topological order. Okay, there exists a vertex U in G such as that U has no predecessor. Okay, tidak ada predecessor, dan there exists a vertex V in G such that V has no successor. Okay, kita berhenti setakat 5 second sebab saya nak split video. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung semula. Kita akan tengok contoh dulu. Okey. Kita akan tengok contoh dulu. Yang ni there exists has no predecessor, has no successor. Okey. Kita tengok contoh sini. Yang ni pun akan sedikit confuse. Okey. So berdasarkan kepada topological ini, okey, dia akan you akan mempunyai 3 topological order. 3 topological order. Okay, apa yang maksud dengan benda ni? A graph that has no cycle. Okay, dia tidak ada predecessor dan dia tidak ada successor. Okay, tidak ada predecessor dan tidak ada successor. Okay, contoh. Okay, so ada 3 order. Contoh kat sini, CS1. Okay, CS1 ke CS2. Dan CS2 ni dia ada berapa successor? Dia ada berapa successor? Dia ada CS3 dan CS5. Okay, CS3 dan CS5. Mana CS3? CS2 ke CS3 dan CS2 ke CS5. CS2 ke CS3 dan CS2 ke CS5. Okey. Kemudian dia 3. CS2 dia ada 3, CS2 ke CS3, CS2 ke CS4, CS2 ke CS5. Nampak? CS2 ke CS3. Okey. So CS2 ke CS4 di mana? So dia lompat di sini. Dan CS2 ke CS5, CS2 ke CS5. So ada 3 laluan. Okay, so dari CS3 tidak adalah habis. Okay, so dia CS3 ni dia tidak ada successor. Okay, dia tidak ada successor. Kemudian daripada CS5, okay, sorry, kita nak ambil yang dulu. CS3 dah settle sebab tidak ada successor. Tapi kalau CS4 dan CS5, kita ambil yang paling sikit dulu. CS4 ke CS2 ke CS5, kemudian CS5 ke CS10. Ke CS10, mana CS10? Nampak sini CS10. Okey. Kemudian CS5 sudah, CS3 sudah, sekarang tinggal CS4. CS4 ke CS6. Okey, CS4 ke sekarang kenapa ditulis CS4 ada 2, CS4 ke 6 dan CS4 ke 7. Okey, CS4
CS4 ke CS6. CS4 ke CS6 mana CS6? 6. Okey. Kemudian CS4 ke CS6. Kemudian kita ambil yang 6 dulu sebab dia paling pendek. CS4 ke CS6, CS4 ke CS6 di mana dah? Sini. Dan CS6 ke CS8, CS6 ke CS8. Habis, tidak ada predecessor. Sorry, CS8 ni tidak ada successor. Kemudian apa lagi? Kemudian tadi CS6, sekarang CS7. CS4 ke CS7, nampak? Kemudian CS7 ke CS8, CS7 ke CS8, mana dah? CS7 pun ada dua successor, CS8 dan juga CS9. Okay, so CS7 ke, kita ambil yang paling kecil dulu, CS8, CS7 ke CS8, dah habis, dia ada successor dah, CS8. Kemudian apa ni? CS7 ke CS9, CS7 ke CS9, 9 ke 10, 9 ke 10, so tidak ada successor. Okay, tidak ada successor selepas tu. Okay, so dia akan mati sehingga current nodes tu, current vertex tidak ada successor. Okay, yang ni bagaimana pula ni? Yang ni okey lah, yang ni saya you all faham lah ni. Tapi yang kedua ni, yang B dan juga yang C. Mana saya nak buat ni? Lindung. Okey, saya letak di sini. Okey. Okey, manakan dia hilang. Okey. Okey, nampak. Okey, sekarang ni tengok bagaimana second order. Dia sama seperti di atas, CS1 ke CS2. Sekarang ni kita tengok penamat ni hanya ada pada, kita tengok di sini, CS10 tiada successor, and then CS8 dan CS3. CS10, then CS3, dan CS8. Tidak ada successor. Okey. Sekarang ni you all boleh tengok. Sekarang ni kaedah susunan tu adalah berlainan. Kalau you all tengok sini, CS2, CS1, CS2, CS5, ini menjadi CS1, CS2 menjadi CS3. So dia punya turutan adalah, dia punya order adalah berbeza. So you all cuba fahamkan kemudian. Okey. Itu. Okey, kalau kita tengok di sini kenapa dia jadi sebegini? CS1 ke CS2. Okey, tak ada masalah. CS2 ni kita tahu ada tiga, CS2 ke 3, 4 dan 5. Okey, so CS ni susunan yang berlainan ni, susunan yang berlainan. So ada tiga tu, so you all boleh tengoklah sendiri. Okey, cuba study benda ni. Okey, kemudian apa ni? Tak ada apa dah. Okey, so kita dah habis bahagian graf, nanti kita akan tengok lain. Saya tak buat lagi lah, minta maaf semua. So kita tengok, kita ada lagi. You ada kelas pukul 4 ke? Oh, kita lagi 10 minit. Ada. Okey. So saya ingat kita berhenti setakat ni dulu. Okey. Saya akan upload file hari ni juga. Saya dah, file lepas saya tak upload lagi. Okey, so kita berhenti setakat ni dulu. Okey, so kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Okey.